Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah semuanya pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Dan Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bertemu di ruangan Facebook Masjid An-Naim untuk menyambung perbincangan kitab kita iaitu 40 hadis kisah sahih, 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib yang telah disusun oleh Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Dan pada malam ini kita masuk pada perbincangan hadis yang berikutnya iaitu hadis kita yang ke-36. Topik pada kisah yang ke-36 di sini ialah Tamim Ad-Dari dan terdapat perbincangan yang agak panjang untuk hadis ini. Jadi saya bahagikan kepada beberapa bahagian untuk perbincangan kisah kita yang ke-36. Dan pada bahagian yang pertama ini kita akan melihat bagaimana permulaan penceritaan sehingga masuklah kepada kisah Tamim Ad-Dari yang mana nanti akan disambung pada minggu hadapan insya-Allah. Okey, baik. Pada kisah kita di sini, seorang sahabat pemuda Hamdan iaitu Amir telah menceritakan kepada aku, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang pemuda Hamdan, bahawa dia bertanya. Jadi Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi ini ia pernah bertanya kepada seorang sahabiat yang bernama Fatimah binti Qais. Jadi Fatimah binti Qais ini dia kata ukhtad Dhahhak bin Qaisin ialah adik-beradik perempuan kepada Ad-Dhahhak bin Qais. Wa kanat minal muhajiratil awwal, dan beliau merupakan di kalangan wanita berhijrah, wanita-wanita kita kata yang terawal melalui hijrah. Hijrah ni maksudnya ialah daripada kota Makkah ke kota Madinah, begitu keadaannya. Jadi faqala hadithini hadithan sami'tihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia minta kepada Fatimah binti Qais agar menceritakan kepada dia dengan sebuah hadis yang dia dengar secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata la tusnidihi ila ahadin ghairihi, yang jangan engkau sandarkan cerita itu kepada salah seorang ataupun kepada orang lain melainkan ia hanya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah binti Qais ni pun kata, la in syi'ta la af'alanna, jika kamu inginkan maka aku akan ceritakan kepada engkau. Faqala laha ajal hadithini. Jadi dia pun kata kepada Fatimah binti Qais ni, okey, kalau gitu kau ceritakan kepada aku. Fatimah binti Qais pun memulakan penceritaannya kepada beliau tadi kan, siapa tadi nama dia? Amir bin Syarahil tadi yang tanya kepada dia. Jadi Fatimah radhiyallahu anha di sini, radhiyallahu anha, dia pun kata kepada Syarahil tadi, okay, dia kata Amir, Syarahil tu bapa dia. Kepada Amir bin Syarahil tadi tentang peristiwa yang berlaku kepada diri dia, iaitu dia pernah bernikah dengan seorang lelaki. Dia kata faqalat nakahtu binal Mughirah wa huwa min khiyari syababin Quraisy yauma idzin fa usiba fi awal jihadi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ta'ayyamtu khatabani Abdurrahman ibn Auf fi nafarin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa khatabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maulahu Usamah bin Zaidin. Fatimah dia cerita bahawa dia pernah bernikah dengan anak kepada Mughirah. Okey, anak kepada Mughirah.
menikah dengan Ibn Al-Mughirah. Dia merupakan salah seorang pemuda Quraisy yang terbaik saat itu. Maknanya bukan calang-calang lelaki yang menjadi suaminya yang pertama. Kemudian dia kata Ibn Al-Mughirah meninggal dunia dalam jihad yang pertama bersama dengan Rasulullah SAW pada waktu itu. Jadi saat dia menjadi janda kerana kematian suami itu tadi kan, dia pun dilamar oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman ibn Auf. Dalam masa yang sama, Nabi SAW juga datang kepada beliau dan melamarnya untuk maula Nabi, iaitu bekas hamba Nabi SAW yang bernama Usamah ibn Zaid. Baik. Jadi bila datangnya pinangan Nabi SAW untuk Usamah itu tadi kan, Fatimah binti Qais dia kata, aku teringat tentang sabda baginda SAW tentang Usamah. Nabi kata, man ahabbani fal yuhibba Usamata. Falamma kallamani Rasulullah SAW qultu amri biyadika fa ankihni man syi'ta. Jadi bila dia teringat tentang sabda Nabi SAW tentang Usamah itu tadi, yang mana Nabi kata, siapa yang mencintai aku, hendaklah dia mencintai Usamah. Maka sahabiat pada waktu itu, antaranya di sini Fatimah binti Qais, mereka ini adalah di kalangan sahabat yang sangat mencintai Nabi SAW. Jadi untuk mendapatkan kecintaan Nabi SAW itu, pastilah kita akan buat dan kita akan cinta apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Maka bila datangnya pinangan Nabi SAW untuk Usamah, yang Nabi kata tadi, siapa yang cinta aku, hendaklah dia mencintai Usamah. Maka itu merupakan peluang dan ruang kepada Fatimah binti Qais menjadi seorang muslimah yang meraih cinta Nabi SAW juga. Maka sebab itu di sini dia kata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, nikahkanlah aku serahkan urusan aku kepadamu. Maka nikahkan aku dengan siapa pun yang kamu kehendaki. Bermakna di sini, bila datangnya pinangan daripada Usamah melalui Nabi SAW itu tadi kan, Fatimah binti Qais, dia kata, nikahkan aku dengan siapa yang kau kehendaki, iaitu dengan Usamah ibn Zaid tersebut. Nabi SAW pun berkata kepada Fatimah. Okay? Nabi kata kepada dia, faqala intaqili ila ummi syarikin wa ummu syarikin imra'atun ghaniyatun minal ansar azimatun nafaqati fi sabilillah yanzilu 'alaiha dhifan faqultu sa'af'al. Nabi SAW kata, kamu pindahlah ke rumah Ummu Syarik. Jadi Ummu Syarik ini, Fatimah kata, ia merupakan seorang wanita yang sangat kaya. Okay? Kerana kekayaannya itu menjadikan dia seorang wanita Ansar yang banyak mengeluarkan belanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tempat tinggalnya merupakan tempat tinggal yang banyak didatangi oleh tetamu di situ untuk bermalam di situ. Jadi bila Nabi tadi kata kepada siapa Fatimah agar dia berpindah ke rumah Ummu Syarik, Fatimah pun kata sa'af'al. Ya, saya akan lakukan tersebut. Namun kemudian Nabi SAW menukar perintahnya itu. Nabi kata apa? La taf'ali. Nabi kata, jangan lakukan itu. Nabi mengubah pemikirannya, yang mana awalnya memerintahkan kepada Fatimah agar tinggal ataupun berpindah ke rumah Ummu Syarik. Nabi memberikan alasan kepada Fatimah dengan kata-kata baginda yang begini. Nabi kata, la taf'ali inna umma syarikin imra'atun kathiratud difan. فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم وهو رجل من بني فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه فانتقلت إليه. Jadi Nabi SAW mengubah arahannya itu daripada rumah Ummu Syarik kepada rumah sepupunya. Yang mana Nabi kata, janganlah engkau berpindah ke rumah Ummu Syarik kerana Ummu Syarik ini biasanya rumahnya itu ramai tetamu. Jadi aku bimbang akan tersingkap. Nabi kata, tersingkap himar ataupun tersingkap baju kamu sehingga menampakkan aurat kamu. Dengan kata yang mudahnya begitulah saya terjemahkannya. Sehingga menampakkan aurat kamu
kepada orang lain yang kamu tak suka. Ianya dilihat oleh tetamu-tetamu yang datang. Jadi sebab tetamu yang datang ni biasanya lelaki. Maka nak jaga ya wanita yang dalam iddah ini agar tidak dipandang oleh lelaki lain, lebih-lebih lagi auratnya. Kerana apa tadi sudah dipinang oleh Usamah ibn Zaid tersebut. Maka perlu dijagalah kehormatannya agar tidak dilihat oleh lelaki yang lain sehingga nanti akan menimbulkan peminangan yang lain. Itulah maksudnya. Jadi Nabi SAW pun perintahkan kepada Fatimah agar dia berpindah ke rumah sepupunya, iaitu yang namanya di sini dijelaskan namanya ialah Abdullah bin Amru bin Ummu Maktum. Dia adalah seorang lelaki dari Bani Fihir. Bani Fihir inilah satu klan ataupun kita panggil kaum daripada Quraisy, yakni dari keturunan yang Fatimah datang darinya. Tersilap ya daripada sudut taipan di slide saya. Darting itu apakah ia? Tak apa, abaikan saja. Yang penting ialah Fatimah datang daripada keturunan yang sama dengan Abdullah ibn Amr itu tadi, dan Fatimah kata apa? Aku pun berpindah ke kediaman yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Lalu Fatimah beritahu, setelah habis masa iddahku, inilah masuk pada topik Tamim Ad-Dari di permulaannya. Panjangnya cerita kan Fatimah tu kan. Dia cerita barulah dia nak masuk bagaimana, di mana part yang timbulnya Tamim Ad-Dari ini yang bersesuaian dengan topik kita pada malam ini. Jadi Fatimah kata, setelah selesai iddah aku, aku mendengar penyeru Rasulullah SAW as-salatul jami'ah. Maknanya diajak supaya melaksanakan solat berjemaah. Fatimah kata, aku pun keluar ke masjid lalu solat bersama Rasulullah SAW. Aku berada di saf wanita yang berada di belakang saf kaum lelaki. Jadi setelah Rasulullah SAW mengimamkan solat pada waktu itu, baginda pun duduk di atas mimbar dan tersenyum lalu bersabda, hendaklah kalian tetap, setiap daripada kalian, iaitu jemaah ini semua Nabi perintahkan tetap duduk di tempat masing-masing. Lalu Nabi SAW pun menyambung sabda baginda. Nabi kata, tahukah kalian kenapa aku memanggil ataupun mengumpulkan kalian pada waktu ini? Mereka pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW pun bersabda, Nabi kata begini, demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk satu kabar gembira ataupun kabar buruk, tapi aku mengumpulkan kalian kerana Tamim Ad-Dari. Siapakah Tamim Ad-Dari? Nabi SAW menjelaskan kepada mereka. Tamim Ad-Dari ialah seorang Nasrani lalu mengikat janji setia dengan Nabi SAW dan dia masuk Islam. Dia menceritakan pada aku dengan satu perkara, sama seperti hadis yang pernah aku ceritakan kepada kalian, iaitu tentang Dajjal. Jadi Tamim Ad-Dari ini ialah seseorang. Dia bukan nama tempat tapi nama seseorang Nasrani. Asalnya ialah seorang Nasrani beragama Kristian. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, mengikat janji setia dan masuk agama Islam. Lalu dia pun menceritakan kepada Nabi SAW tentang Dajjal. Yang mana Nabi kata apa? Hadis itu ataupun penceritaan itu pernah aku ceritakan kepada kalian. Jadi apakah penceritaan tersebut tentang Dajjal yang diberitahu oleh Tamim Ad-Dari kepada Nabi SAW? Inilah yang akan kita bincangkan pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Okey, jadi sepanjang perbincangan kita pada malam ini kita dapati bahawa bagaimana Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dia menceritakan kepada kita secara detail tentang permintaan Amir bin Syarahil itu tadi agar menceritakan kepada dia satu kisah yang mana direct dia dapat daripada Nabi. Jadi penceritaan daripada awal sejak dia kematian suaminya, kemudian datang dipinang oleh seorang lelaki, iaitu seorang sahabat bernama Abdul Rahman ibn Auf, kemudian Nabi SAW pula datang kepada dia dengan pinangan yang lain, iaitu Usamah bin Zaid, dan dia menerima pinangan Nabi SAW kerana
dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mencintai aku hendaklah mencintai Usama. Maka itu merupakan ruang bagi dia untuk meraih cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai Usama yang nanti bakal menjadi suaminya pada waktu itu. Jadi dia pun menceritakan bagaimana keadaan diri dia yang perlu melalui iddah. Maka Nabi SAW memberikan kepada dia dengan dua keadaan. Satu, berpindah ke rumah Ummu Syarik, dan kedua, berpindah ke rumah sepupunya. Tapi kemudiannya Nabi SAW pun mengatakan kepada dia, jangan masuk ke rumah Ummu Syarik ataupun jangan menetap di rumah Ummu Syarik, kerana rumah Ummu Syarik itu terdedah kepada pandangan bukan mahram untuk diri dia yang pada waktu itu akan menjalani iddahnya. Jadi Nabi suruh dia pergi berpindah ke rumah anak pakciknya sendiri di situ, lalu dia pun berpindah di sana. Dan sampailah dia menyelesaikan iddahnya. Bila dia menyelesaikan iddahnya, datanglah seruan tu tadi kan yang mengajak untuk solat berjemaah, dan kita dapati bahawa Nabi pun setelah selesai mengimamkan solat berjemaah tersebut, naik ke atas mimbar dan memberikan khutbah, lalu menceritakan kepada mereka semua tentang Tamim Ad-Dari. Jadi untuk penceritaan yang selanjutnya, insya-Allah kita akan dengar penceritaan itu nanti pada sesi yang akan datang. Apapun, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang mengikuti pengajian kita pada malam ini. Jadi mudah-mudahan ada beberapa jugalah perkara-perkara yang dapat kita peroleh kan. Antaranya bagaimana seorang wanita yang sangat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat ingin mendapatkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia memilih apa yang akan mendatangkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri dia. Ini satu bentuk kita panggil ketaatan, keimanannya yang sangat tinggi, yang sangat besar yang ada pada diri seorang wanita yang salihah. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.